القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتأويل والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، وحث على متمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberi izin untuk menghadir di dalam majlis ilmu serta melaksanakan suruhannya, iaitu melaksanakan solat maghrib secara berjamaah. Seperti mana kita tahu, solat maghrib secara berjamaah ataupun solat fardu secara berjamaah adalah lebih baik daripada solat berseorangan sebanyak 27 darjat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan pengajian hadis kita, hadis yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qala: bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, antara jarak aku diutuskan, yakni menjadi nabi, dengan hari kiamat adalah seperti antara kedua jari ini. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas ataupun nama penuhnya iaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi khadim, iaitu menjadi khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan ibu kepada Sayyidina Anas bin Malik, iaitu Ummu Sulaim, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu Sayyidina Anas berumur dalam lingkungan 10 tahun. Kata Ummu Sulaim
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, khadimuka Anasun. Wahai Rasulullah, aku memberi anakku ini untuk berkhidmat kepada engkau, wahai Rasulullah. Udu'ullah lahu. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ummu Sulaim, ibu kepada Sayyidina Anas bin Malik, memohon kepada Nabi SAW untuk mendoa kepada anaknya. Lalu Nabi SAW mendoakan kepada Sayyidina Anas bin Malik, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Doa Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, iaitu, wahai Allah, kau perbanyakkan hartanya, kau perbanyakkan anaknya, dan berkatilah apa yang engkau berikan kepadanya. 3 doa Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik. Yang pertama iaitu Sayyidina Anas dikurniakan anak yang ramai dengan asbab doa Nabi SAW, Allahumma akfir wa waladahu wa malahu. Yang pertama iaitu Nabi SAW mendoakan diperbanyakkan anak Sayyidina Anas bin Malik. Yang kedua, perbanyakkan akan hartanya. Yang ketiga, Allah memberkati apa yang Allah berikan kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itulah doa yang khusus kepada Sayyidina Anas bin Malik. Jadi tanda Nabi SAW sayang kepada sahabatnya, maka Nabi akan doa khusus kepada sahabatnya. Contoh kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah seorang yang faqih, seorang yang alim, dengan berkat doa Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Doa Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma faqihhu fid din, wahai Allah, engkau faqihkan, engkau beri kealiman kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa 'allimhu at-ta'wil, dan mengajarkan beliau akan takwil, iaitu tafsir. Sampaikan ada tafsir dinama sebagai tafsir Ibnu Abbas. Yang ketiga, wahdina ila siratikal mustaqim, iaitu Nabi SAW mendoakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas sentiasa berada di jalan yang benar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi juga mendoakan kepada kita, barang siapa yang bangkit awal, solat subuh secara berjamaah dan tidak tidur selepas waktu subuh, doanya berbunyi, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Wahai Allah, engkau berkatilah umatku pada paginya. Jadi untuk kita nak berkatkan hidup kita, bangkit awal, paling kurang kita mendirikan solat sunat tahajud 2 rakaat. Paling tidak kita terbangun untuk menunaikan hajat, nak pergi tandas, kita ringankan mulut kita mengucapkan zikir la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah. Niatkan untuk menghidupkan 1/3 malam. Niatkan untuk menghidupkan 1/3 malam. Dan tegahan daripada Nabi SAW untuk kita tidur balik lepas subuh, kerana tidur selepas subuh akan mewarisi kefakiran. Jadi alhamdulillah lah, setengah sahabat-sahabat kita, jemaah-jemaah kita, lepas subuh, lepas wirid lepas subuh tu, wirid lepas subuh, ambil Quran baca sampailah masuk waktu syuruk, bahkan sampai masuk waktu duha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan ibadah
selepas subuh sampailah kepada waktu syuruk, umpama dia dapat pahala sekali umrah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang digelar sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga waktu ni. Jaga waktu selepas subuh. Jangan kita tidur selepas subuh, kerana ia akan mewarisi kefakiran dunia dan kefakiran akhirat. Ramai sahabat-sahabat kita yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala rezeki dengan asbab menjaga waktu selepas subuh. Wa imma dia baca al-Quran, wa imma dia baca kitab, wa imma dia mengajar, wa imma dia masak, wa imma dan wa imma lah buat kerja lepas subuh. Jadi kalau kita tengok, sepatutnya peniaga Islam dia akan buka kedai lepas subuh. Lepas subuh mereka akan buka kedai lepas subuh. Sebab apa? Nabi dah doa dah, siapa yang jaga waktu lepas subuh, dia akan diberkati. Dia akan diberkati dengan berkat Nabi, dengan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ummati, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Berbalik kepada cerita Sayyidina Anas bin Malik. Di Sayyidina Anas bin Malik banyak masa dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu hal ehwal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu percakapan Nabi. Dia tahu perbuatan Nabi. Dia tahu apa yang ditetapkan oleh Nabi. Bahkan dia di antara perawi hadis yang paling banyak hadis meriwayatkan. Banyak hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik. Dikatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beliau meriwayatkan sebanyak 2256 hadis. 2256 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Kalau kita tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin, kebanyakannya hadis-hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Banyaklah kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Riyadhus Shalihin, kitab Arba'in Nawawiyah, iaitu hadis 40 daripada Imam Nawawi. Ada paling kurang 2 ataupun 3 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Cerita berkenaan dengan Sayyidina Anas bin Malik ni menunjukkan bahawa seorang itu untuk mendapat keberkatan hidup harus bersama gurunya. Harus bersama gurunya. Berkat kehidupan Sayyidina Anas bin Malik dengan asbab doa Nabi SAW, iaitu Nabi mendoakan kepada beliau ramai anaknya, banyak hartanya, berkat apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Sayyidina Anas bin Malik bermula khidmat kepada Nabi SAW sejak umur 10 tahun sampailah Nabi wafat. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabdanya, bu'istu ana was-sa'atu kahatain, antara jarak aku diutuskan menjadi rasul dengan hari kiamat adalah seperti antara kedua jari ini. Syarah bagi hadis ini memberitahu kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengisyaratkan kedua jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu jari petunjuk dan jari tengah. Antara dua jari ini, iaitu antara diutuskan Nabi SAW dengan hari kiamat, ialah antara dua jari ini. Antara dua jari ini yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, yang terdapat di dalam syarah hadis yang kita baca ni, menunjukkan bahawa diutuskan Nabi SAW adalah petanda daripada tanda akhir zaman.
kalau tengok senarai tanda akhir zaman pertengahan, iaitu yang pertama sekali adalah diutuskan Nabi SAW. Berkata Al-Imam Baghawi dalam tafsir dia, wa kana Nabi SAW min asyratis sa'ah. Berkata Al-Imam Baghawi dalam hadis, dalam tafsirnya, Nabi SAW adalah tanda daripada tanda akhir zaman, tanda daripada tanda hari kiamat. Berkata Al-Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, awwaluha ba'athun Nabi SAW. Perkara yang pertama di dalam tanda akhir zaman pertengahan, iaitu dibangkitkan, diutuskan Nabi SAW. Li'annahu Nabi akhir zaman, kerana Nabi diutuskan sebagai Nabi akhir zaman, Nabi penutup sekalian Nabi, Nabi penutup sekalian Rasul. Wa qad bu'ithtu wa qad bu'ithta wa laysa bainahu wa baina qiyamah nabi yuha ilaihi bisyar'i, iaitu dibangkitkan Nabi SAW. Kerana apa? Kerana di antara dibangkitkan Nabi SAW hinggalah hari kiamat, tidak ada Nabi selepas dia yang membawa syariat yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Hadis ini menceritakan bahawa Nabi, utusan Nabi ataupun Nabi diutuskan itu adalah tanda akhir zaman. Kerana apa? Nabi itu adalah khatamun anbiya wal mursalin, iaitu penutup sekalian Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi apa beza Nabi dengan Rasul? Setiap Nabi adalah Rasul, dan bukan semua setiap Rasul adalah Nabi, dan bukan semua Nabi adalah Rasul. Istilah dia, setiap Rasul adalah di kalangan para Nabi, dan para Rasul para Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, semua Rasul di kalangan para Nabi, dan tidak semua Nabi di kalangan Rasul. Seperti mana kita tahu, kita beriman dengan 25 Rasul daripada Sayyidina Adam sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan Nabi sebanyak 120,000 Nabi. Dalam 120,000 Nabi ada 313 Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam 313 Rasul, wajib kita imani sebanyak 25 Rasul. Dan dalam 25 Rasul, ada 5 Rasul digelar sebagai Ulul Azmi. Kerana apa digelar sebagai Ulul Azmi? Kerana 5 Rasul ini diuji oleh Allah dengan ujian yang maha dahsyat. Antaranya Sayyidina Muhammad SAW, dengan tentangan kaum musyrikin Mekah ketika Nabi menyampaikan Islam. Dan kedua adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam, di mana Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Difitnahnya mak kepada Nabi Isa alaihi salam, iaitu Sayyidatina Maryam, melakukan perkara yang terlarang. Tapi itulah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ibu yang melahirkan tanpa ayah. Yang ketiga adalah Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji akan Nabi Ibrahim untuk berdakwah dengan Namruz. Yang keempat iaitu Nabi Nuh alaihi salam,
Di mana Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada umatnya selama 900 tahun, dekat-dekat dengan 1000 tahun. Tetapi yang ikut baginda Nabi Nuh alaihi salam iaitu sebanyak 90 orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan satu lagi Nabi Musa alaihi salam. Seperti mana kita tahu, cerita berkenaan umat Nabi Musa alaihi salam hampir seluruh Quran, daripada surah Baqarah sampailah habis. Sampailah habis Quran menceritakan berkenaan dengan umat Nabi Musa alaihi salam. Umat Nabi Musa dipanggil sebagai Bani Israel. Orang tanya, sebab apa banyak sangat kisah Bani Israel dalam Al-Quran? Kerana umat Nabi Musa, Bani Israel adalah umat yang paling degil sekali, umat yang paling banyak tanya. Nabi Musa alaihi salam suruh buat ni, dia tanya bila nak buat, benda apa kita nak buat. Kalau umat lain, Nabi perintah kepada umatnya, umat dia buat. Tapi Bani Israel apabila disuruh oleh Nabi Musa alaihi salam buat perkara ni, dia akan tanya warna apa, nak buat apa, bila nak buat. Jadi ada satu kisah, dalam Bani Israel juga. Dalam Bani Israel tu ada satu kaum dipanggil sebagai kaum Sabat. Kaum Sabat ni dia duduk di pinggiran pantai. Seperti mana kita tahu, cuti bagi Bani Israel ataupun kaum Yahudi iaitu pada setiap hari Sabtu. Adapun kita umat Islam, cutinya hari Jumaat. Cutinya orang Kristian adalah hari Ahad. Jadi kaum Sabat ni rezekinya mencari ikan, nelayan lah, duduk di pinggiran pantai. Dan pada setiap Sabtu Allah Subhanahu wa taala melarang kepada Bani Israel untuk kerja. Sebab apa? Sebab hari Sabtu adalah hari ibadah, hari keluarga bagi mereka. Dipendekkan cerita, pekerjaan kaum Sabat ni nelayan. Tetapi pada hari Sabtu tu, rezeki pada hari Sabtu lebih banyak daripada rezeki pada hari lain. Kerana apa? Dia tengok di pantai, di laut. Kalau hari-hari biasa dapat tangkapan biasa aja. Kalau dia tengok pada hari Sabtu, dia tengok, dia tak kerja, dia pun tak kerja, dia tengok ikan duk lompat. Nak ceritakan pada hari Sabtu tu lebih banyak ikan lagi daripada hari-hari lain. Jadi ada 2-3 orang dalam kaum Sabat ni, dia bagi tahu kepada pembesar dia ataupun para imam dia, wahai imam, boleh tak kami kerja pada hari Sabtu? Maka imam tu berkata, jangan, ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bekerja hari Sabtu, untuk memberi ruang untuk rehat, untuk beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala dan bersama dengan keluarga. Maka mereka tidak puas hati dengan apa yang diberikan oleh imam tersebut, kenyataan yang imam tersebut pada waktu itu. Ada banyak cara lah, pasang pukat hari Jumaat, ambil hasilnya hari Sabtu, ambil hasilnya hari Ahad. Pasang pukat siap-siap hari Jumaat, hasilnya ambil hari Ahad. Ada yang degil, keluar juga pada hari Sabtu, ambil sampan, tuih pergi laut nak mancing, nak tangkap ikan. Dilanggarnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Nabi Musa alaihi salam bagi tahu kepada kaumnya, seluruh kaumnya, hari Sabtu ialah hari cuti. Tapi disebabkan kedegilan mereka, tidak mendengar akan perintah daripada Nabi Musa alaihi salam, mereka buat. Keesokan hari iaitu hari Ahad, bangkit daripada tidur, pakat-pakat jadi kera. Pakat-pakat jadi kera, jadi monyet. Ada yang menangis, ada yang terkejut sampai mati. Siapa yang memancing hari Sabtu, siapa yang buat pukat hari Jumaat, semua jadi kera. Bangkit-bangkit jadi kera, jadi monyet.
disebabkan dengan perbuatan mereka. Jadi itulah sedikit berkenaan dengan umat Nabi Musa alaihi salam, iaitu Bani Israel. Jadi kita ada 5 nabi digelar sebagai ulul azmi. Kerana apa? Ulul azmi ni 5 nabi yang saya sebutkan tadi, yang paling diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada beza antara nabi dan rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nabi dan rasul, penutup dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan penghulu bagi nabi dan rasul juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keistimewaan nabi. Nabi walaupun digelar sebagai penutup nabi dan rasul, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai penghulu sekalian nabi dan rasul. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat sekalian alam. Tapi kita kena ingat, diutuskan Nabi menjadi salah satu daripada tanda akhir zaman. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang membawa syariah. Sebab apa digelar sebagai nabi akhir zaman? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariatnya sampai akhir zaman. Nabi Isa alaihi salam akan turun ke bumi, akan mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sebahagian daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digelar sebagai nabi akhir zaman kerana syariatnya, apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diguna pakai sampai hari kiamat. Itu satu. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW digelar sebagai Nabi akhir zaman kerana apa? Kerana menjadi tauladan bagi umat-umat yang terdahulu. Menjadi tauladan kepada umat-umat terdahulu. Walaupun Nabi tak hidup pada zaman mereka, tapi menjadi tauladan, menjadi contoh kepada umat-umat terdahulu, apatah lagi umat-umat yang terkemudian. Jadi Nabi SAW menjadi tauladan, contoh bagi umat-umat yang terdahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Ismail, sampailah menjadi tauladan yang terkemudian, iaitu pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, sampailah kepada kita. Jadi apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, diguna pakai sampai sekarang. Adapun syariat daripada nabi-nabi yang terdahulu tidak diguna pakai. Contoh syariat Nabi Musa alaihi salam, apabila pakaian terkena najis, maka tempat kena najis tu akan dipotong. Dalam riwayat yang lain, jika mana terkena dekat kulit, maka terpaksa siap kulit tu untuk menyucikan tempat yang terkena najis. Itu syariat Nabi Musa alaihi salam. Dan tidak diguna pakai selepas Nabi Musa alaihi salam. Ada nabi yang lain, nabi yang lain diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat kepada nabi tersebut, maka nabi tersebut menyebarkan kepada umatnya, lalu buat apa yang disyariatkan pada waktu itu. Adapun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan sampai sekarang, syariat Nabi sama. Syariat Nabi sama. Kitab yang sama. Syariat yang sama. Jalan yang sama. Manhaj yang sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang tanya, sebab apa perlu mazhab? Kita ada Nabi, kita ada Quran. Sebab apa kena bermazhab? Kita di Malaysia mengaluti mazhab Syafi'i. Adapun di tanah Arab ada Hanafi, ada Hanbali. Kalau belah India, Pakistan, mereka menganuti mazhab Hanafi. Kalau Mesir ada 4 mazhab. Mesti tertanya-tanya, kita ada Nabi, kita ada Quran, kita ada hadis, buat apa kita ikut mazhab?
Mengapa perlu bermazhab? Jadi jawapan ringkas je lah, jawapan tak detail. Kita ambil Quran, kita ambil hadis, cuba baca seseorang, faham tak? Bahasa Arab pun kita tak faham, apa lagi nak faham ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan Nabi, sabdaan Nabi, adakah kita faham? Apa yang dimaksudkan oleh Nabi, apa kita faham? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, solatlah kamu seperti mana aku solat. Kalau betul lah orang tu nak ikut hadis betul-betul tanpa ada ulama, solatlah seperti mana Nabi solat. Adakah kita hidup zaman Nabi? Tak. Jauh sekali. Adakah kita pernah nampak Nabi solat? Tak. Kita pun tak hidup zaman Nabi, apatah lagi nak tengok Nabi solat. Jadi perlu bermazhab. Sebab apa? Kita bukan hidup pada zaman Nabi. Itu jawapannya. Kita bukan hidup pada zaman Nabi. Dan kita perlukan penjelasan daripada ulama-ulama kita, daripada ayat Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Perlu rujuk kepada ulama-ulama kita. Perlu merujuk kepada ulama-ulama kita. Adapun bahagian kita, kita bermanhaj dengan mazhab Syafi'i. Dan diceritakan dan diriwayatkan mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling lengkap antara tiga-tiga mazhab yang lain. Kenapa perlu mazhab yang banyak? Kerana pemahaman imam-imam kita lain-lain. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kefahaman seseorang itu lain-lain. Dipanggil sebagai khilaf. Al-khilaf rahmah. Khilaf antara kita adalah rahmat bagi kita. Contohlah kita, kita ni kuat makan makanan laut. Adapun mazhab Hanafi, makanan laut yang boleh makan ikannya. Ketam tak boleh, lobster tak boleh, siput tak boleh, ketam tak boleh. Apa benda yang selain daripada ikan tak boleh makan. Adapun kita mazhab Syafi'i, semua boleh makan, semua kita bedal. Kecuali dua alam. Kecuali dua alam. Kalaulah tak ada khilaf, tanah Melayu ni tak makan ketam dah, tak makan udang dah. Hak mana yang gila ketam, hak gila udang tak boleh makan dah, sebab haram. Di sinilah dipanggil sebagai khilaf antara para imam kita, para imam kita. Orang kata banyak mazhab ni, mana satu kita nak ikut? Semuanya betul. Semuanya betul. Kerana mereka memberi faham kepada kita apa yang mereka faham daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka belajar dengan guru mereka. Guru mereka belajar kepada guru mereka. Guru mereka belajar kepada para tabi'in. Dan para tabi'in belajar kepada para tabi'in. Para tabi'in belajar kepada para sahabat. Dan para sahabat straight daripada Rasulullah SAW. Jadi para sahabat, tabi'in, tabi'in kepada anak muridnya, kepada anak muridnya, sampailah kepada kita. Itu dipanggil sebagai sanad. Itu dipanggil sebagai sanad. Jadi jawapan ringkas dia adalah, adakah kita faham Al-Quran dengan hadis? Kalau kita faham, kalau kita sampai darjat mujtahid, iaitu kita boleh ijtihad, kita boleh tetapkan, okey, ayat Al-Quran ni Allah nak macam ni, hadis Nabi nak macam ni. Kalau kita boleh buat macam tu, sampai kita boleh sebar kepada orang lain boleh terima kita, barulah kita boleh direct Al-Quran dengan hadis. Kalau kita tak boleh buat, nak faham Al-Quran tu pun susah. Bukan kita sekadar baca terjemahan saja. Kalau baca terjemahan semua boleh buat. Ada Quran terjemah kita baca. Oh macam ni. Apa yang Allah maksudkan tu kita tak tahu. Itu ada tafsir. Beza tafsir dengan terjemahan kita terjemah daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Ada pun tafsir detail. Orang panggil sebagai syarah. Kalau ada kitab dia ada matan ataupun sebagai bahan mentah lah. Matan ni seperti bahan mentah. Yang akan puasa ni ulama lah. Itu panggil sebagai syarah.
Contohlah Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Allah nak dalam Bismillahirrahmanirrahim? Syarahlah. Kita tahu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tafsir dia apa dia? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Alif Lam Mim. Kalaulah kita nak ikut Quran, okey, terjemahkan Alif Lam Mim tu apa? Apa yang Allah nak Alif Lam Mim? Macam saya cakap tadi, apa yang Nabi beritahu, sallu kama raaitumuni usalli. Kata Nabi SAW, solatlah seperti mana engkau nampak aku solat. Kita bukan hidup zaman Nabi. Jadi sebab kenapa saya cakap ni, sebab ada di kalangan kita yang nak ikut Quran, yang nak ikut hadis. Saya ikut Quran, saya ikut hadis. Saya tak ikut ulama', saya tak ikut Imam Syafi'i, saya tak ikut Imam Maliki, saya tak ikut Imam Hanafi. Saya nak Quran, hadis je. Hadis pun 2-3 hadis pun, 2-3 hadis baru tahu. Itu pun bukan hadis untuk merujuk pada ibadah dia. Macam mana boleh dapat solat maghrib, solat isyak, solat subuh, solat zuhur? Bagaimana dia dapat kaifiat ambil wuduk? Bagaimana dia dapat kaifiat untuk melakukan solat? Daripada pemahaman-pemahaman ulama' kita lah. Sebab kenapa saya sebut benda ni? Sebab terjadi benda ni. Ada yang anti hadis, nak Quran je. Ada yang nak amal Quran je, hadis tak mau. Ada yang nak amal Quran, nak amal hadis, apa ulama cakap tak ikut. Jadi Nabi SAW tanda daripada akhir zaman, sebab Nabi adalah pelengkap syariat sampailah akhir zaman. Nabi adalah pelengkap syariat, pelengkap kehidupan kita sampai akhir zaman. Apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi arah, apa yang Nabi tunjuk, semua diguna pakai sampailah akhir zaman. Jadi pintu kepada petanda akhir zaman pertengahan, iaitu diutuskan Nabi SAW. Secara ringkasnya, secara kesimpulannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW sebagai pelengkap syariat, sebagai pelengkap kehidupan kita, sebagai petunjuk kita sampailah akhir zaman, sampailah ditiupkan sangkakala yang pertama. Kalaulah diutuskan Nabi selepas Nabi SAW, pastilah Nabi itu akan mengikuti apa yang Nabi bawa, Nabi SAW bawa. Tapi mustahil, la nabiyya ba'dah, kata Nabi SAW, tidak ada Nabi selepasku. Adapun Nabi Isa alaihissalam dia turun pada akhir zaman nanti untuk menolong Imam Mahdi. Nabi Isa tidak akan membawa syariatnya, bahkan mengikut syariat Nabi SAW. Baik, qala Rasulullah SAW, bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain. Dan satu lagi, nak menunjukkan bahawa masa hari kiamat antara diutus Nabi itu dekat. Dekat tu macam mana? Wallahu subhanahu wa ta'ala, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, kita tak tahu. Tetapi Nabi beritahu, antara dua jari ni, antara diutuskan Nabi dengan hari kiamat, iaitu antara kedua jari ni. Nabi tunjuk. Nampak macam dekat, tapi wallahu subhanahu wa ta'ala, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, tak tahu bila jadi. Cuma apa persiapan kita? Apa persiapan kita? Ikutlah apa yang Nabi suruh. Syariat Nabi ni dah lengkap dah. Ada kata syariat Nabi ni lapuk, ada kata syariat Nabi ni tak diguna pakai sampai sekarang. Kita zaman moden, kita kena ikut barat. Apabila kita ikut barat, kita akan jadi moden. Apa yang Nabi suruh tu tak valid. Tak valid, tak diguna pakai pada zaman sekarang ni. Tak diguna pakai pada akhir zaman. Ingat, syariat Nabi diguna pakai sampailah hari kiamat. Apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi pesan, apa yang Nabi buat, semua diguna pakai sampai sekarang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita
dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita melaksanakan apa yang Nabi suruh dan menjauhi apa yang Nabi larang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan? Jadi hadis pendek, jadi sikit je lah. Hadis pendek dia sikit je lah. Kalau hadis panjang dia syarah banyak sikit. Saya pun duk fikir macam nak syarah ni. Syarah sekadar mana yang saya tahu je lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan? Muslimat kau ada soalan? والله سبحانه وتعالى علم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu daripada saya sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.